Hai korang, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel aku. Okey, aku ada satu benda best nak share dengan korang. Tada! Satu lagi benda dah sampai. Okey, kalau siapa yang tengok video-video sebelum ni mungkin tahulah kot ni adalah keyboard Magic untuk aku punya iPad 2020. So actually benda ni dah lama sampai, dalam seminggu lebih macam tu, tapi aku tak buka-buka lagi sebab aku plan macam nak record video dan aku nak buka dengan korang. Dan kebetulan memang aku kena guna benda ni. Sebabnya aku nak pakai iPad aku ni untuk buat kerja dan aku rasa benda tu berbaloi untuk aku buka hari ni. So aku boleh guna terus dan aku boleh share dengan korang sebarang info yang aku rasa penting untuk korang tahu jugalah. So kotak ini macam berat sikit, tapi aku dah baca review-review dia sebelum aku beli lagi. Dia memang lebih berat ataupun berat sedikit daripada kita punya iPad ni. Ni pun macam biasa aku ship daripada Singapura sebab Malaysia tak masuk lagi. Kita unboxing lah. So bila korang buka, macam ni lah rupa dia dalam kotak. So bungkusan ni pun sama macam kita unboxing iPad Pro dengan Magic Pencil. Dia ada kertas kelebihan kat sini. So, korang tarik je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik tu. Oh ya. Dekat belakang ni tak ada apa-apa pun yang penting. Dia just ada gambar macam tu je. Nervous. Okay, buka macam tu. Tada! So, angkat dia. Tebal. Okey. Kat sini ada logo Apple. So ini dia ada lubang sebab ni untuk belakang punya bahagian. Okey. Nice. Dia boleh lengkungkan macam tu. So kita akan tampal di atas. Okay, kita try Dia tak perlu apa-apa pun. Dia akan magnetic macam tu je. Nampak dia terapung. Nampak ke tidak? So ni adalah dia punya rupa dia. Macam ni. Dia terapung. So tapi dia boleh macam tu dan dia boleh tutup. Tapi cumanya walaupun aku tak try lagi, tapi aku dah, again aku cakap, aku dah baca review dan aku tengok beberapa orang dekat negara luar pakai. Yang tak bestnya, sebenarnya masa aku nak beli ni pun aku berbelah lagi juga. Aku nak beli, perlu ke aku beli? Berbaloi ke untuk aku beli? So itu adalah persoalan-persoalan yang aku tertanya-tanya lah pada diri aku sendiri. Tapi aku rasa tak apalah, aku beli je. Sebabnya mungkin benda tu untuk certain thing, benda tu macam mana aku nak cakap Okey, kalau korang tanya aku berbaloi ataupun tak aku beli Magic Keyboard ni, aku akan cakap berbaloi sebabnya aku memang nak menjadikan iPad ni sebagai sebuah laptop juga. Macam mana yang dia keluar ada function dia untuk tu. So why not aku pakai dia, fulfillkan benda dia macam tu. Tapi dari segi kegunaan dia, aku rasa mungkin dia akan sedikit menyusahkan aku sebabnya the reason why aku beli iPad Pro 2020 berbanding dengan iPad sebelum ni ada sebab aku nak dia punya pensel dan aku boleh tulis. So benda tu memudahkan aku. Tapi kalau pakai macam ni, aku kan kidal. So aku rasa bukan masalah kidal pun ataupun tak kidal kot. So dia cuma macam tak comfortable untuk menulis. Macam kau tulis atas benda ni. So aku macam aku rasa macam susah. So dia tetap aku kena cabut keluar. Lepas tu aku akan lapikkan atas dia. Tapi untuk menulis dia bagus. Lepas korang pasang je benda ni, korang boleh terus guna dia. Korang tak perlu connect dengan Bluetooth dan sebagainya. Dia memang terus automatic connection dia. Kalau korang cabut, lepas tu korang pasang balik pun sama sahaja. Dia tak adalah susah sangat untuk melekat, dan benda ni memang kukuh lah. Sebabnya kalau aku letak dia punya pensel dekat atas ni pun, dia tak, ya tu lah. Demo sikit. Lepas tu kelebihan dia lagi adalah korang tak perlu lagi cucuk dekat sini untuk korang charge korang punya iPad.
dia dah bagi extra dekat sini satu untuk korang charge korang punya iPad. So for example, korang tengah pakai pendrive ke ataupun external hard disk ke apa ke, korang boleh cucuk dan pakai terus, dan kat sini korang boleh charge. So dia ada dua kelebihan kat situ. Aku baca review berbanding yang sebelum ni punya keyboard, dia tak ada tripod ni. So yang kali ni dia keluar, dia ada benda ni. Dan juga the reason kenapa dia sedikit berat, korang nampak aku pegang sebelah tangan je, tapi dia tak terbalik sebelah sana pun. That's why dia berat. Dia mengukuhkan kedudukan dia. Dan kalau kita menaik, kita letak atas peha, aku tak boleh tunjuk sekarang ni. Kita letak atas peha ataupun kita letak atas meja, dia tak sakit tengkuk aku rasa. Sebab dia sama macam kita pakai laptop. So dia, kita terus guna macam tu je lah. Cuma keburukan dia untuk aku adalah sebab aku nak pakai pensel dia. Tu je. Tapi tak apa, nanti aku akan cari solution macam mana untuk aku tak cabut keluar tapi aku boleh pakai. Sebab takkan aku nak terbalikkan dia macam ni. Faham tak? Macam kelakar aku. Dah lah belakang ni tak ada apa-apa. Itu aku nak tayang kat korang untuk apa. Okay. So korang tengoklah aku akan pakai benda ni hari ni. Dan kalau aku ada apa-apa lagi update yang aku boleh update kat korang, aku akan update secepat mungkin. Okay korang, aku baru saja pakai benda ni dan aku dah buat sampai 9 muka surat. Aku tak sabar untuk update korang sebabnya aku suka dengan benda ni. First, bila aku pakai keyboard, Magic Keyboard ni, aku rasa bila aku naik, dia keluar laju je perkataan-perkataan yang kita type tu. Korang faham tak? Ada setengah keyboard kan bila kita type, dia terlambat beberapa second, sedikit lembab kat situ. So yang ni dia agak laju, so bagus untuk penulis yang mana yang rasa macam nak try untuk pakai benda macam ni kan. So aku rasa recommended untuk korang pakai benda ni. Aku saja je try untuk buat dekat sofa, saja nak tengok berbanding kita pakai tulis dekat meja apa semua kan. So macam mana feeling dia, adakah literally kita perlu menunduk dan sebagainya. Sebab dia kan, again aku cakap, dia kan terapung, so dia boleh macam tu. So darjah dia tu tak seperti kalau pakai tab yang lain kan kita kena letak dia dekat atas tu macam tu. So dia boleh didarjahkan ikut kita punya structure body dengan kepala kita lah. So itu bagus dia. Lain nanti aku update pun dia kalau aku jumpa lagi. Sebabnya aku baru je pakai Words ni hari ni. Maksudnya memang aku beli Magic Keyboard ni dah aku nak pakai Words. Sebab sebelum ni aku pakai komputer. Kalau pakai iPad pun aku pakai Pages dengan GoodNotes. So dua benda ni bagus. Dan aku paling suka adalah GoodNotes sebabnya aku boleh shooting dan sebagainya. Okay, korang tengoklah aku kerja. Okey korang, sekarang ni dah pukul 2 pagi. So jangan terkejut aku masih lagi dekat office. Untuk siapa yang kenal aku tu, dia faham lah kenapa aku suka stay dekat office lama-lama. Aku tak bercadang untuk buat video ni panjang-panjang. So aku nak concludekan sahaja video ni. Aku dah pakai Magic Keyboard ni untuk beberapa kerja tadi, which is aku dah edit proposal, dan aku guna Microsoft Word, dan juga aku guna apa nama kerjaannya, slideshow tu. Untuk aku benda ni sebenarnya dia ada keburukan dan kelebihan dia juga. Okey, aku pergi kepada benda yang aku tak suka. Aku concludekan balik lah video ni ya. First, sebabnya bila aku nak pakai pensel ni agak susah untuk aku menulis. So, macam mana nak tulis macam ni. So benda ni kan dia macam kena paper kan. So aku kena cabut. Aku letak, ini baru aku boleh tulis. So bila aku nak buat kerja lain, aku kena buka lagi. Keburukan kedua pula adalah sebabnya okey, kita bila kita tutup dia ni, nak buka sangatlah susah. So aku tak sure orang lain buka macam mana, tapi aku tengok beberapa video pun majoritinya kata nak buka dia sedikit susah sebabnya yelah, faham tak, kalau kita pakai kita nanti kat sini makin rosak. So aku tak nak benda tu terjadi sebab kita bukan beli benda ni murah. Okay, next aku tak sure nak panggil benda ni keburukan ataupun kelemahan dia, ataupun sebenarnya yelah kau dah guna function aku, so kau kenalah accept dengan benda macam tu. Maksud aku adalah, ingat tak awal video tadi aku cakap sebelah sini ada satu lubang untuk kita charge juga. So instead of kita pakai kita punya direct kepada kita punya iPad, so kita boleh ada kelebihan yang lain. So aku dah try tadi. For example, kita charge 1 jam, kalau terus kepada iPad, dia mungkin dapat dalam 65% bateri kita. Tapi kalau kita guna Magic Tripod ni, dia mungkin akan less dalam 10 ke 15% tu. Maksudnya kalau 65, so dekat dia mungkin jadi 55.
ataupun 50% sahaja yang naik bateri tu. Okay, next aku tak tahu benda ni kelemahan aku ataupun memang kelemahan yang dicipta oleh iPad ni sendiri yang diorang boleh improve lagi. Aku dah google juga, so benda tu orang lain pun face benda yang sama. Dalam masa beberapa jam aku pakai ni, lebih kurang 1 hari ni, okay, bila aku nak tukar file aku ni kepada file yang lain, aku tak boleh common queue. Maksudnya aku tak boleh quickkan aku punya ni. So aku terpaksa pakai jari juga untuk tutup ni. So bila pakai jari nanti cermin aku ni akan melekat cap jari aku juga. Okay, next kita pergi pada kelebihan dia pula. So kelebihan pertama dia macam aku cakap tadi, dia agak kukuh lah. So bila kita letak dekat atas paha kita untuk menaik pun sebenarnya dia okey je. Tapi aku tak tahu kenapa ada setengah orang rasa macam benda tu tak okey. Mungkin dia yang duduk tak okey kot. Okay, next, perasan tak dekat dalam dekat atas keyboard ni dia ada lighting. So dia dicipta selain pada ada tripod, dia ada lighting juga. Dan juga ni aku tak panggil sebagai kelemahan. Aku rasa kalau dia mencipta lagi satu bar, faham tak, kita punya keyboard biasa kan. Example, kita punya keyboard biasa ni kita ada escape, lepas tu ada untuk brightness apa semua, lepas tu ada untuk sound. So dekat sini dia tak cipta benda tu. Aku rasa aku okey je walaupun kekurangan benda tu. Sebabnya kalau dia buat banyak-banyak nanti benda tu agak complicated. Dan lagipun ini adalah 11 inch sahaja. Kalau untuk 12 inch tu mungkin dia nampak okey lah. Tapi untuk 11 inch aku rasa benda ni dah cukup dah. Kau tak perlu lagi minta benda-benda yang lain ni. Jangan buat cipta benda yang bukan dan complicated kat hidup aku. Okay, next adalah macam aku cakap awal tadi, bila kita guna words ataupun kita guna untuk menaik, benda ni sangat pantas dan aku sangat suka benda tu sebab dia tak leaking words kita. Dan kita nak edit ataupun nak baca balik agak cepat. Okay, tu best. Aku sebagai writer, aku rasa benda tu sangat best. Okay, kelebihan seterusnya adalah dia punya magic lah. Magic dia ni, maksudnya magnetic dia kat sini, dia memang dicipta penuh dengan magnet. So bila kita letak je, dia terus lekat. Kita tak perlu macam takut terjatuh dan sebagainya. Okay, kelebihan seterusnya, bila aku tutup benda ni, sebenarnya screen dia pun terus tertutup juga. So dia bagus lah, dia tak perlulah aku tekan button ni selalu. So aku rasa itu sahaja perkongsian aku untuk Magic Keyboard ni. So korang boleh beli juga dia punya aksesori dia. Apa ke nama dia? USB Type-C ni. So dia boleh cocok juga untuk korang pasang korang punya external ataupun pakai HDMI. Okay, so itu saja. Terima kasih untuk menonton. Kalau aku ada apa-apa lagi benda yang aku dah explore dan aku rasa macam okay, benda ni aku nak share dengan korang, aku akan share dengan korang secepat mungkin ataupun dalam video-video akan datang ataupun mungkin kat IG story aku. So jangan lupa follow Instagram aku Rehan Yumaris. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel ni. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.